Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sekali lagi menyambut Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah. Semangat Maulidul Rasul perlu terus disemarakkan dan disemai dalam jiwa setiap umat Islam sebagai bukti ketulusan cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarpun kita menyambut dalam suasana yang sederhana dalam norma baru. Maulidur Rasul yang kita sambut pada hari ini hakikatnya bukanlah sekadar sambutan hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata, tetapi ia membawa suatu makna yang amat besar kepada seluruh manusia. Dalam konteks kemanusiaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah model dalam mengangkat ukhuwah insaniah atau persaudaraan kemanusiaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menghapuskan apa jua bentuk diskriminasi atas nama agama, bangsa, warna kulit maupun keturunan. Ini menunjukkan Islam merupakan agama yang terbangun di atas prinsip memuliakan manusia atau takrim al-insan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 70, maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ia juga selari dengan perlembagaan persekutuan, antaranya perkara 12 yang memberikan hak asasi untuk semua warga negara mendapat pendidikan tanpa diskriminasi sama ada atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul untuk menjadi suri teladan kepada seluruh umat manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua negara atau khalifah pada ketika itu dan membina Madinah dengan menggariskan dasar serta polisi yang jelas untuk mencapai dan mengukuhkan kestabilan negara. Sahifah Madinah yang diperkenalkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kestabilan politik telah diterima baik oleh seluruh penduduk Madinah pada waktu itu tanpa mengira agama dan bangsa. Dasar dan polisi yang terkandung dalam Sahifah Madinah telah berjaya mewujudkan elemen kebersamaan, khususnya dalam mengatur hubungan antara masyarakat supaya hidup dalam keadaan saling menghormati, bertanggungjawab dan seterusnya menyatupadukan seluruh masyarakat Madinah sebagai satu keluarga. Kestabilan negara dari aspek kesihatan berterusan, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan berkekalan menjadi elemen-elemen yang diberi perhatian khusus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam polisi pentadbirannya di Madinah mengutamakan kebajikan seluruh umat Madinah. Rasulullah juga memastikan agar hasil negara dirasai dan disampaikan kepada seluruh penduduk secara adil dan saksama. Selain itu, baginda sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa menggalakkan penduduk Madinah untuk memajukan sektor pertanian dan perniagaan sebagai sumber ekonomi pada waktu itu.
Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, dengan kepercayaan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan yang terbaik umat manusia, kerajaan telah dan akan meneladani inisiatif dan strategi yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai panduan dalam pentadbiran negara demi kemakmuran keluarga Malaysia. Untuk tujuan itu, pelbagai polisi, inisiatif dan insentif akan diperkenalkan dan dirancang oleh kerajaan demi memastikan tidak ada keluarga Malaysia yang ketinggalan dalam merasai nikmat dan kemakmuran negara. No one will be left behind. Tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini ialah Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti, membawa kita kepada norma hidup yang menekankan prinsip dasar Manhaj Rabbani, iaitu rahmat, aman, bertuhan, bakti, adil dan insani. Kesemua nilai ini selari dengan konsep keluarga Malaysia yang menekankan tentang 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, di samping 20 nilai lain seperti amalan ihsan, beriman, kasih sayang dan bermusyawarah. Tema ini juga selari dengan dasar perpaduan negara berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian, yang mana perpaduan dan integrasi nasional telah lama diamalkan di negara ini, termasuk dalam sambutan Maulidur Rasul. Ia dilakukan melalui penganugerahan tokoh Maulidur Rasul kepada insan yang banyak berbakti kepada masyarakat, merentasi agama dan bangsa. Pengiktirafan ini secara langsung menyumbang ke arah melahirkan generasi Malaysia yang memiliki semangat perpaduan dan kebersamaan serta saling hormat menghormati selari dengan konsep keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, dalam mengharungi krisis berkembar ekonomi dan kesihatan yang mencabar ketika ini, sebagai keluarga Malaysia, kita perlu berganding bahu untuk memulihkan negara selain menyesuaikan diri dalam norma baru. Apa jua perbezaan, kita jadikan sebagai kelebihan dan bukannya kelemahan. Manakala sebarang persamaan, kita jadikan sebagai sumber kekuatan. Kita jalin dan kukuhkan kembali perpaduan dengan ikatan kasih sayang dan toleransi sebagai sebuah keluarga Malaysia yang besar. Siapapun kita, sama ada seorang bapa, ibu, anak, jiran, pekerja, ketua pejabat, pemimpin masyarakat, pemimpin agama atau pemimpin politik, masing-masing perlu memainkan peranan untuk memulihkan kembali negara ini demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Sesungguhnya kemuliaan umat Islam, bahkan jatuh bangun sesebuah bangsa serta negara adalah terletak kepada kesatuan dan kesepaduannya. Rasulullah SAW misalnya telah mengadakan perjanjian damai dengan pelbagai suku kaum yang tinggal berhampiran Madinah di wilayah utara dan selatan untuk meningkatkan kesefahaman dan memperbaharui hubungan berlandaskan prinsip kebenaran serta menghindar kekacauan selain bertembung kuasa. Jangan kerana kita berbeza pendapat, berlainan wadah atau cara pendekatan menyebabkan hilang nilai ukhuwah dan semangat perpaduan yang sekian lama terjamin. Akhir kata, bersempena sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini dapat menghasilkan sebuah keinsafan serta kecintaan dan kasihnya kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan menyemarakkan semangat
keluarga Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu